syaitan sampai tahap dia berkata apa? Dalam Quran sebut hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai tahap itu apa dia? Kena uji sampai tahap dia bila Tuhan nak tolong kita ni. Walhal dia bukan tak beriman dengan Allah tu, dia bukan tak kenal Allah tu, bukan dia tak sembahyang banyak tu, tapi dia kena uji sampai tahap bila Allah nak tolong kita ni. Sampai tahap itu, sampai tahap itu kita ni, saya dengar cerita ni 6 tahun sudah, 6 tahun sudah. Masa dukungan arwah Tuan Guru Dato' Arudin 5 tahun sudah. Arwah Dato' Arudin hantar bantuan di dekat kawasan banjir di sebuah negeri. Saya tak sebut negeri mana. Bila hantar bantuan di macam Allah ni pun saya rasa ramai juga yang hantar bantuan pasal banjir kan. Kita diberi peluang Allah untuk tolong banyak kawasan Sarawak, ada Kedah, ada Pahang, ada Terengganu, ada Selatan, ada Selatan. Kan bila orang semua masuk kat dewan kan, macam dekat Selangor tu, saya biasa dengar kawan saya masa dia kenal tu, dia bawa jalan masuk dekat dewan tu kan, ada pentah tempat orang tu ambil hadiah apa atas kan. Pentah tu saja yang tak kena, yang hak lain semua kena. Jadi masa 5-6 tahun sudah, arwah Dato' Arudin punya geng ni pergi hantar bantuan. Ni dalam musibah ni, hantar bantuan sampai bagi bantuan. Masuk waktu sembahyang di azan, azan pakat pagi ya, semua yang mana dekat banjir dalam dewan mai sembahyang lah, mai sembahyang. Ada seorang tu dia bangkit, dia kata apa? Sembahyang buat apa? Tuhan bukan tolong kita pun. Sembahyang buat apa? Tuhan bukan tolong kita pun. Boleh faham tak maksudnya? Tu beza kita dengan para sahabat. Sahabat kena tahu kalau ke mana pun masih mencari Tuhan ni. Ni Tuhan bila nak tolong kita ni? Tuhan bila nak tolong kita? Tu tak tahu baru. Main kat orang kita kena Tuhan tak nak tolong kita, mayang bawa. Wih bahaya. Jadi saya mula mukadimah lagu ni, saya nak kena habaq dulu. Saya cerita Buya Hamka untuk nak habaq orang di kawasan Nusantara. Saya cerita sahabat, nak habaq zaman Nabi dengan sahabat, orang yang paling mulia. Kalau dua ni pun dipuji Allah, setakat orang Bandar Perdah ni tak kena uji saja, tak kena uji saja. Jadi tajuk kita ambil tajuk dia hikmah di sebalik ujian. Jadi hikmah tu orang tak boleh cari kalau tak tahu ujian tu apa. Izinkan saya baca, kita tengok satu-satu. Saya tak tahu Tok Imam, saya tak tahu dekat sini orang baca dua-dua ayat ni ke tak, tapi biasanya ayat yang kedua ni orang baca. Saya ambil daripada ayat nombor 1 dia. Okey, surah Al-Baqarah ayat 155 dengan 56. Yang selalu orang baca ayat 156. Saya baca dia punya awal dia dulu supaya tuan-tuan semua tahu bahawa kita semua akan diuji dengan 5 benda dulu baru sempurna. Okey, so 5 benda ni kena ada dalam hidup kita, kena ada cara penyelesaian dia. Alright, so saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul Azim. Okay, itu cerita dia. Okey, apa dia? Ayat pertama yang biasa orang baca, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa-siapa yang kena uji, mula dia kena uji saja musibah, dia kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena sebut yang tu dulu. Okey, kena sebut yang tu dulu. Tuan-tuan semua curious tak? Saya curious tak? Nak tanya Ustazah Azad, inna lillahi ni ejaannya tu macam mana? OKU teringin nak tahu. Tadi tengok Ustazah, macam mana inna lillahi buat lagu mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu buat lagu mana? Tak apa, tunjuk kami nak tengok, kami nak tahu. Inna lillahi tu macam mana? Itu inna lillahi wa inna ilaihi. Oh, tu dia. Panjang. Oh. Kalau ada maksud ayat memudahkan. Oh, so saya terjemah terus lah. Okey, inna lillahi, sesungguhnya semua benda itu datang dari Allah. Inna lillahi wa inna, dan kita ini semua raji'un, akan balik kepada Allah. Oh, tak dia kena tak abang, maksudnya abang saya lain kali saya terjemah. Boleh faham kan? Okey. Saya curious nak tahu inna lillahi apa lagu mana kan? Nampak macam dia duk rap lagu tu kan. Syok ya. Okey, baik, sambung. Jadi ayat mula yang semua orang akan nampak, semua orang akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya bukan untuk meninggal saja, untuk apa-apa saja benda, aksiden dah, pintu bilik hotel tak boleh buka dah. Kami punya malah bosat buka enggak doang bila nak boleh masuk dia posak pintu dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa musibah ni? Apa saja lah, jatuh ke, tersadung ke, handphone jatuh ke, ini terpadam ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa kata yang tu dapat pahala sunnah Nabi. Itu yang pertama. Okey, soalannya ialah apa dia ujian yang inna lillah ni? Allah habaq dekat atas. Tengok, wala nabluwannakum, wala nabluwannakum, kami pasti akan uji kamu semua. Allah janji. Bisyai'in, daripada mana-mana. Minal, ada 5 benda. Khauf, mesti kena uji dengan perasaan takut. Semua kita mesti diuji dengan perasaan takut. Baru ni berlaku, takut lah. Sebab tu kita ada abang polis belakang. Sebab apa? Kita takut corona. Kita takut. Takut. Berapa ramai orang kena 2 hari habis. Khauf, takut. Baru ni corona, semua takut. Allah akan uji kita dengan takut. Kalau zaman Nabi Musa, Alhamdulillah. Zaman Nabi Musa, mak Nabi Musa takut sebab Nabi Musa nak kena bunuh. Baby lahir ya, bunuh. Tu mak Nabi Musa takut. Mak Nabi Musa takut. Mak Nabi Muhammad dah
Sebab Nabi Muhammad lahir satu Mekah sanjung. Mak Nabi Musa dah, masa Nabi Musa nak lahir tu takut sebab Firaun nak bunuh, sembelih baby kecil-kecil. Takut baby ni sama macam peristiwa berlaku di Kemboja zaman Pol Pot tu tahun 1975 1979. Kita merdeka lah kan, kita merdeka 1957, Kemboja 1975. Mereka kena pembunuhan ramai-ramai. Tuan-tuan kalau pergi Kemboja, pergi Phnom Penh, tuan-tuan pergi dekat satu kawasan tu, luah masjid ni, luah lagi masa dia ada pokok-pokok tempat mereka pergi bunuh baby. Pokok tu pegang kaki baby tu, tak ke pokok tu, bunuh semua. Takut tak? Takut. Sampailah orang tua-tua Kemboja yang hidup tahun 1975 sampai 1979. Lah ni umur mereka berapa? Lebih kurang 50 tahun dah. 50 tahun dah umur mereka. 79. 50 tahun dah. Masa tu umur mereka 1 tahun. Masih tak? Masa tu umur mereka dalam 10 tahun ke 20 tahun kan. Lah ni umur mereka dah 50, 60 tahun, 70 tahun. Mereka sampai lah takut. Teringat masa semua orang kena bunuh dulu. Berapa ramai aja mereka bunuh. Dalam masa 5 tahun, hampir 3 juta orang bunuh semua. Takut tak? Takut. Malaysia jadi dah. Malaysia biasa lalu dah sebelum merdeka. Zaman Jepun dulu, kalau ni tok saya lah cerita. Zaman Jepun ni ada banyak benda. Kadang-kadang duk belajar dalam sekolah ni, orang tok cerita kat saya tak tahu betul ke tak. Saya yakin betul lah sebab mereka cerita, mereka duk dalam peristiwa tu. Hak yang mana yang biasa hidup zaman tu boleh bagi tahu lah saya betul ke tak. Tengah duk belajar ni di Pulau Pinang lah, tengah duk belajar dekat sekolah tu kan, kadang-kadang tiba-tiba dengar bunyi orang bagi tahu kata Jepun main tembak kan. Cikgu dengan murid ni pakai lari keluar kelas, lari pergi duduk belakang. Cikgu suruh dia nyorok belakang pokok sebab orang duk tembak, pom. Pokok besar tebal, peluru tak kena nak masuk. Jadi depa murid-murid semua menyorok belakang. Takut. Hari ni takut ada. Takut. Internet tak ada. Yang tu satu. Yang kedua, takut tak? Apa dia? Bateri dah habis. Bateri dah habis. Tak, takut dah. Yang tu takut. Hari ni dia takut. Maknanya apa? Kalau orang tua-tua dulu dengar cerita ni, gelak dia kata, hampa. Internet tak ada, takut. Bateri tak mampu pun takut. Betul tak betul? Tak apa-apa saya cerita benda tu. Sebab teringat orang tua-tua punya cerita kan. Mereka kata tengah duduk dalam kelas, sekali cikgu bunyi, dia adalah bunyi siren ke apa ke, cikgu bagi tahu lari, budak-budak lari, dia buat lari, budak-budak keluar duduk belakang pokok menyorok tu peluru main keluar peluru tepi dulu cerita. Saya tak boleh bayang kalau Allah kecil barang tak ada nyorok. Allah takut tak? Mesti diuji. Paling tidak setiap kita akan ada satu benda takut dalam hidup kita yang berlaku. Takut masa nak periksa, takut masa nak menikah, takut masa nak dapat anak, nak lahir anak. Betul ya? Takut. Allah uji dah. Takut ni Allah uji dah. 2, wal ju', lapar. Saya surrender. Saya tak berani kata apa-apa. Hanya saya boleh kata semoga Allah merahmati keluarga-keluarga yang tahan lapar dan sebagainya.
waktu pandemik tak ada makanan dan sebagainya. Boleh jadi ada dalam kalangan tuan-tuan, saya tak tahu. Tapi boleh jadi ada. Masa pandemik tak ada makanan. Masa banjir baru ni, kawan tu dia bekal dia roti, sebuku roti lah. Dia duduk kat atas bumbung dia tu, sementara orang duk main tolong dia daripada cari. Dia tak tahu, semua orang kan kata dia duduk atas bumbung berapa 3-4 hari bekal dia roti tu, pagi petang siang malam. Allah, saya tak boleh bayang. Bayang kita duduk atas bumbung, tak ada apa, duk tunggu orang main, nak minta tolong apa pun tak ada, handphone pun mampu. Tinggal sebuku roti dengan kita, bumbung tak ada apa, tak ada, hujan duk turun, dia duduk begitu. Hak ni kita yang mana yang tak biasa jangan berlagak. Itu ceritanya. Saya tak berani lah ni pergi mana masjid mana ke apa, risau takut jumpa orang-orang yang jenis champion dulu ni, yang jenis seminggu tak makan, 2 3 4 hari tak makan. Kita semalam lepas makan minum kopi pula. Betul? Tak boleh. Allah akan uji lapar. Siapa yang biasa lapar lagi? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, lah ni saya tak tahu lagu mana yang kami pergi baru ni, dia dah tak bagi dah jalan kawasan masjid tu. Tapi sebab kita lepas buat umrah, kok mana pun kena keluar pintu Marwah, kena patah balik nak balik hotel kita kan. Kami pun patah balik, kata lari sat lah, pakai ihram pun ihram lah, melari sat. Kami pergi ke belah rumah Nabi lahir, tempat rumah bapa Nabi tu kan, Maulid kan. Belakang dia ada terowong. Di kawasan terowong tu, bukit tu, itulah tempat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama keluarga Nabi daripada kalangan Quraisy, Bani Hashim. Masa satu Mekah boikot Nabi dengan keluarga Nabi, tak mau urus niaga, tak mau buat apa, tak bercakap, tak apa. Mereka letak Nabi dengan keluarga Nabi dekat situ. Saja tanya, dalam kitab sirah kata Nabi makan apa? Nabi makan daun. Nabi makan daun. Yang macam tuan-tuan duk tengok budak Palestin, Gaza apa duk makan, lagu tu Nabi duk makan. Tuan-tuan, kita nak tunjuk terror, takutlah, tak lepas lah. Tapi pasti akan diuji. Bab apa? Saya tak mahir tajuk yang saya nak cakap ni, cuma saya akan sentuh sikit sebab akan sampai tajuk itu juga. Apa dia? Suatu hari nanti, waktu Dajjal main, kita akan diuji dengan lapar. Saya doa supaya tuan-tuan dengan saya, kita tak payah lalulah zaman tu, mati awal pun tak apalah. Dia kata nak amin pun risaulah. Tapi tak usah jumpa Dajjal ya, mati awal pun tak apa. Sebab bila Dajjal main, dia singgah satu kawasan, dia akan tanya, hamba percaya tak aku Tuhan? Tempat tu kata, mana boleh hang Tuhan, muka hang pun buruk. Muka Dajjal kan Allah bagi jadi buruk kan. Kita kata tak mana hang buruk. Okey, Dajjal kata tak apa. Dia belah tempat tu kemarau, tak ada apa nak makan, ayam tak ada nak minum. Nabi kata, masa tu yang kita makan adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tu maknanya semua ni kalau kita hidup sempat, kita akan sampai satu waktu dia bagi kemarau, siapa tak ada apa nak makan, yang ada hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hak tu saja.
Tak lepas dah. Tak lepas. Risau. 2, 3. Apa dia? Wa naqsim minal amwal. Allah akan uji kita sama ada takut, lapang atau duit tak ada. Hak ni semua orang bisa lalu. Allah sebut wa naqsim minal amwal. Duit tak ada, harta tak ada, habis. Orang tipu, kawan-kawan yang mana kena tipu berpuluh ribu, ratus ribu, juta. Tu uji tu, Allah uji. Allah bagi. Baik, duit tak ada, apa tak ada, habis. Arwah Tan Sri P. Ramlee pun biasa kena. Betul lah. Orang Pulau Pinang kita, arwah Tan Sri P. Ramlee pun biasa. Tak ada duit, habis. Orang tipu. Kami yang duduk dalam industri TV apa semua ni pun sama, biasa kena tipu ratus ribu, habis. Allah uji. Habis. Tak ada. Tuan-tuan yang mana duduk buat rumah, kadang-kadang ada kontraktor tipu, buat tak siap, lari ambil duit, habis. Allah uji. Ni Allah sebut nama. Ini antara ujian yang Allah bagi. Sambungan. Wa naqsim minal anfusi. Dan Allah uji dengan kekurangan jiwa. Ramai meninggal dunia. Ramai meninggal dunia. Saya doakan tuan-tuan dan diri saya dan semua orang dalam ni yang mana Allah ambil ahli keluarga mereka sebab Covid, mudah-mudahan mereka meninggal dalam keadaan syahid akhirat tu, mereka bagi syafaat kat 70 orang ahli keluarga mereka. Amin ya rabbal alamin. Untunglah. Yang tu dalam bab tajuk Allah tidak zalim. Hak tu tajuk pun. Tajuk Allah tidak zalim. Ingat tak cerita ni abang-abang polis ni, dia pun mungkin ingatlah tu sebab kawan-kawan dia pun juga. Ingat tak cerita geng bomba yang 6 orang nak pergi cari orang lemah, tahu-tahu ayam tu tarik 6 sekali harus hilang terus. Betul tak? Ingat tak cerita tu? Okey. Kita semua Allah. Betul. Ingat tak cerita keren jatuh dekat Mekah? Kedum mati habis budak-budak duk ni. Oh mati. Budak-budak duk main kan dalam satu video CCTV tu kan. Budak 2 orang duk main depan mak dia tu. Boom, mati. Habis budak terkulai. Habis kering tu. Habis. Orang Pulau Pinang ingat ni. Tsunami. Ingat tsunami. Oh, saya tak boleh bayang. Setiap kali mandi laut, saya tak boleh bayang macam mana dia tarik sampai ayam tak ada punya ujung kan. Dia tarik kan, dia tarik ujung tu. Hak kawan yang berada kat hujung tu macam mana dia lari tak tahu. Masa dia main balik tu kan, boom, hilang. Habis. Indonesia saja berapa ratus ribu, berapa puluh ribu orang mati. Tsunami. Tajuk dia, tengok dia. Kita nampak lagu tu. Ni saya harap saja di akhirat esok depa ni akan bangkit. Allah tanya depa, hang ni kena tsunami, hang ni kena timpa kering dekat Mekah, hang ni kena apa nama gempa bumi, mati, hang rasa menyesal ke? Depa jawab, hang ni mati kena corona, menyesal kan? Depa bangkit. Depa tak akan. Depa kata apa? Terima kasih ya Allah sebab buat lagu tu kat kami. Sebab masa kami hidup tu, kami sebagai hamba yang mungkin ada dosa, tiba-tiba Allah bagi kami mati kena semua musibah tadi. Kami bangkit dalam keadaan kami syahid akhirat. Kami boleh bagi syafaat kat 70 orang. Terima kasih ya Allah. Allah tak pernah zalim. Tapi untuk orang yang hidup, musibah tak untuk kita? Musibah. Kita hilang ayah kita, mak kita, abang kita, kakak kita, anak kita.
musibah. Tapi Allah dia tak bagi satu jalan dah. Dia mesti akan bagi dia punya hujung dia tu, kegembiraan untuk kita. Dan yang terakhir, wa naqsim minats thamarat. Allah akan bagi kita kurang bahan makanan. Yang ni kalau nak tengok contoh cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf Mesir kemarau sampai 7 tahun. Betul tak Tok Imam? Tok Imam. Oh Tok Imam. Tok Imam duduk di sekarang. Tok Imam. Nabi Yusuf 7 tahun kan kemarau. Bukan 7 bulan kan. 7 tahun betul ya? Nabi Yusuf 7 tahun kemarau tak ada makanan. 7 tahun. Dalam Quran surah Yusuf. Malaysia tak kenal lagi dah. Wa'iyazbillah, Malaysia tak kenal lagi. 7 tahun tak ada makanan. Allah sebut dalam Quran. Musibah besar. Tuan-tuan cuba bayang negara kita tak ada sumber makanan apa pun. Tak ada apa. 7 tahun. Dia punya bergolak atas lagi. Tak banjir pun. Pi cuci banjir pun gaduh. Betul tak betul? Betul tak saya cakap? Betul tak saya cakap? Pi cuci banjir pun bergaduh. Astaghfirullahalazim. Apa cerita ni? Pi cuci banjir pun bergaduh. Dia jadi macam mana? Tahu? Dah lah yang bergaduh orang tua. Lepas tu bila balik rumah bakal anak-anak air dengan bergaduh dengan sepupu orang. Orang tua dia bergaduh. Pelik. Tapi nak apa? Kita akan diuji dengan tak ada makanan. Saya benda ni saya tak akan belagak, especially dengan orang tua. Geng-geng hak je makan ubi kayu. Hak tu kalau main budak jenis duk makan KFC, McDonald ni suruh makan ubi kayu. Ciri apa? Betul. Dah betul tak saya cakap? Mereka budak zaman now mana mereka nak tahu kata tak. Dulu tak ada makanan. Dia tak boleh terima. Betul tak betul? Dia pergi buka petik ada makanan. Dia pergi buka petik ada makanan. Mana dia nak tahu kata dulu tak ada makanan? Tak beza. Sebab itu ada satu orang bang. Dia saya tak ingat sama ada Bosnia atau Iraq. Saya tak ingat mana satu. Bosnia atau Iraq. Saya tak ingat mana satu. Tapi dia adalah orang billionaire dekat antara ni. Saya tak ingat mana. Kat Bosnia atau dekat Iraq. Saya tak ingat mana. Tapi antara dua tu. Masa kena serang kan habis rumah apa ladang apa semua habis kan. Dalam masa 1 malam daripada dia jadi billionaire terus jadi minta sedekah di jalan. Kawan kami jumpa mereka. Dia kata apa? Kita lah ni bukan ada banyak sangat. Bila jadi musibah hilang, kita tak rasa sangat. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan punya rumah kok jamban buat daripada mah. Kok jamban buat daripada mah. Cuba bayang lah. Orang masuk jamban lama duk kikih. Dah tu bahasa saya lah. Kita tetamu main orang kita duduk dalam jamban lama. Dia duduk kikih. Tuan-tuan cuba bayang. Dia duduk kok jamban yang mah. Kok jamban yang mah. Sekali dia kena serang tuan-tuan. Dalam sekelip mata minta sedekah di jalan. Siapa yang ada? Dia kata apa? Kat mereka yang kawan-kawan kami yang jumpa mereka ni. Dia kata apa? Masa kena tu saya belajar dunia ni tak ada kita punya. Untuk kita lebih baik belajar awal daripada Allah uji kita nak kena belajar lagu tu baik dosa. Belajar daripada Allah tahu kata semua benda atas ni tak ada benda kita. Diri kita, isteri kita, suami kita, pasangan kita, anak kita bukan kita punya.
tu nak belajar susah. Isteri saya belajar Mesir. Classmate dia budak-budak Palestin apa semua. Lagu tu duk cerita lagu tu. Kalau balik dia tak lagi bunyi berapa pakal Allah kan masuk. Oi, kita tak sempatlah masa tu. Kita tak sempat. Apa hikmah dia? Ujian saya cerita tadi ada 5 benda wajib. Salah satu, walam nabluwannakum bisyai'in, kami mesti bagi gambarnya, termasuk saya, termasuk tuan-tuan. Salah satu atau salah dua atau semua sekali daripada 5 ni. Macam yang corona ni dia jadi 5-5, betul tak? Dia jadi takut, dia jadi lapar, dia jadi tak ada kekurangan harta, dia jadi ramai mati, dia jadi makanan yang tak cukup. Betul tak betul? Masa corona ni jadi lagu tu. Banjir pun jadi lagu tu juga, betul tak? Takut, lapar, kekurangan harta, habis rumah semua macam saya tak berani kata sebab saya tak pergi. Saya duduk kat Mekah masa banjir tu. Bila balik saya kena kuarantin. Bila dah lepas kuarantin, benda semua dah selesai, orang pun dah pergi tolong banyak dah kan. Saya tak berani kata. Saya jumpa orang yang pergi tolong tu, saya tanya lah mereka, ni nak tanya sikit boleh tak? Apa dia? Hak geng-geng kena banjir tu kira barang dia semua tak boleh pakai lah, no? Saya tanya orang tu lah. Dia kata tak boleh Ustaz. Bukan tak mau pakai, dia punya bau dia tu tak tahan. Sebab dia simpan bau, banjir lumpur dia simpan bau. Tembak lagu mana pun, sofa ke apa ke, kursi ke, dia tak boleh lah. Jadi mau tak mau dia kena tahu buang semua. Bila dia kata tahu buang semua, saya tanya, jadi makna kata macam masuk rumah lain. Dia kata kira macam kamu masuk rumah, hang tak ada peti air, hang tak ada kursi, hang tak ada meja, hang tak ada tilam, hang tak ada makan, hang tak ada dapur, hang semua ada. Rumah saja semata-mata. Dengar lagu tu, saya fikir, tak lepas lah. Rumah saya nak isi rumah saya tu mau 6-7 tahun punya barang nak beli. Betul tak betul? Hak yang jenis kenal ni bukan 6-7 tahun aja, 20 tahun. Sofa kawan saya baru beli kereta 5 hari. Allah, orang kata menangis tak lagu. 5 hari sebelum dia nak pergi Mekah, dia beli kereta tu. Dia ni tinggal kat isteri dia pergi Mekah. Tengah-tengah tawaf, habis tawaf tu, tahalul tu, abang minta maaf, kereta tenggelam. Allah, Kaabah tak Kaabah. Menangis tak lagu. Jalan tu balik-balik sial. Saya tak boleh bagi kamu. Dia punya perasaan. Kita anak naik basikal, dia main kat tepi kereta kita, dia senerai basikal dia kat kereta kita, dia rasa hati luruh. Betul tak betul? Hati luruh. Hak ni bukan depan mata kita, duk ada di Mekah, kereta tenggelam. Allah. Cerita dia macam baru mula. Soalan, apa hikmah dia? Dan ni pukul berapa? Jom. 11. So berapa minit lagi Tok Imam? Tok Imam berdiri lah. Jangan lagu tu. Lama sangat tu, 11.30. Sikit lah, 11:05 dan 10 lah. Sikit lah. Tak izin Ustaz lah. Apa hikmah dia sekarang ni cerita dia? Nombor 1. Ni senarai satu persatu. Bila berlaku ujian, berlaku semua hak saya cerita kat tuan-tuan, berlaku apa tadi semua hak dia cerita. Nombor 1 sekali hikmah dia. Hikmah ni, hikmah ni bukan yang baik nah. Hikmah ni apa kebijaksanaan yang kita dapat.
bila jadi lagu ni, apa benda kita ni duduk tang kepala kita? Apa dia? Ni saya abang nombor satu dulu. Semua orang tak cukup persediaan bila berhadapan dengan ujian Allah. Kita tak cukup persediaan. Tuan-tuan, saya sama. Kita tak cukup persediaan. Kalau yang ni kita tak cukup bersedia, maaf, saja saya tanya, saja lah, jangan marah. Kalau yang ni kita tak cukup, agak-agak ujian paling besar yang dinamakan mati itu, kita sedia tak sedia? Hak tu ya. Saya pun rasa tak lepas. Takut. Oleh itu, hikmah yang pertama ialah kita tak cukup bersedia dengan ujian Allah, maka tolonglah pulun amal ibadah banyak-banyak. Apa saja ruang ibadah ada, pulun, tak kira apa. Pandai zikir, tolong zikir. Pandai qasidah, tolong qasidah. Pandai mengaji, tolong mengaji. Pandai sedekah, tolong sedekah. Buat apa saja, jangan hirau apa orang kata. Minta maaf lah, saya sebut kat tuan-tuan, jangan hirau apa orang kata kan. Tuan-tuan tengok dalam hadis 40, Nabi sebut satu hadis berkaitan dengan mengambil hati kita jadi hakim. Nabi kata hujung hadis tu, tak sah duk hirau apa orang duk kata. Hang buat hati hang rasa tenang, buat benda tu elok. Pasal nak ikut mulut orang sampai sudah semua benda tak kena. Tolong banjir, bergaduh. Cuci banjir, bergaduh. Bagi duit banjir, bergaduh. Tolong buh dalam Facebook, tolong orang, bergaduh. Tak tolong orang buh dalam Facebook pun bergaduh. Tak ada satu yang kena atas muka bumi ni. Duk zah, hati yang rasa senang, zikir betul, ada dalil, buat. Ini pesanan yang pertama untuk semua orang. Zaman dah, tak sah duk hirau dah. Ni, internet ni apa semua, tu bukan dunia kita sangat. Apa yang orang nak kata dalam tu, tak sah duk ambil tahu sangat. Yang ni, yang betul ni, yang ada depan mata ni. Hak ni yang ambil betul-betul. Pulun. Hak ni. Jumpa orang bagi salam, jumpa kawan belanja makan, jumpa anak-anak kecil pegang kepala mereka, kalau boleh tak boleh bagi duit kat mereka belanja, mereka coklat, aiskrim. Buat dalam hidup kita. Buat tak selalu hirau apa orang kata. Sebab apa? Kita tak bersedia dengan ujian Allah. Apatah lagi ujian paling besar, nama dia mati. Jangan kata tuan-tuan, saya pun takut, tak apa. Nak tolak qadha sembahyang, qadha puasa apa zaman dulu. Kacau. Tuan-tuan yang mana ada, tolonglah. Pulun selagi mana boleh pulun. Hak tu nombor satu. Hikmah yang kita belajar, kita semua tak bersedia. Buatlah lagu mana pun, ujian Allah dia akan naik atas daripada kita. Pasal apa? Nabi kena, sahabat kena, Buya Hamka pun kena. Mana boleh kita sangka Buya Hamka nak masuk penjara? Betul tak betul? Satu orang yang cukup berjasa pada Indonesia tiba-tiba kena masuk penjara. Tak masuk akal. Betul tak betul? Kita tak sedia. Bila tak sedia, jawapan dia ialah semua benda yang boleh pulun, tuan-tuan dengan saya, kita sama-sama kena pulun. Apa saja. Hari Jumaat punya sedekah dah ramai dah, orang tak bagi lagi. Betul tak betul? Hari Jumaat dulu orang pulun bagi makan hari Jumaat. Betul tak betul? Hari tak ada. Hari tak ramai. Betul tak betul? Apa, maaf lah, Tok Imam Ustaz tahu. Dulu di Pulau Pinang,
Saya ni tak keluar daripada Pulau Pinang sampai umur saya 21 tahun. Baru saya pergi Mesir. Saya duduk mayang masjid Bukit Minyak, masjid dalam masjid Kebun Sirih, masjid Jalan Baru. Kadang-kadang masa belajar sekolah menengah, masjid Sungai Aceh, masjid Parit Bontang, duduk semayang masjid tu masa saya kecil dulu. Setiap kali Tok Khatib khutbah, Tok Khatib sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu masjid akan selawat dekat negeri Pulau Pinang ni. Tapi lah ni semua senyap, tak selawat. Betul tak betul? Dia tak meriah pun sambut yang Tok Khatib ajak selawat tadi. Saya pun tak tahu saya apa. Walhal kita ni tak ada persediaan banyak. Benda boleh pulun-pulun. Nabi kata hari Jumaat selawat dekat aku banyak-banyak. Tok Khatib ajak kita, hai orang beriman, selawat kepada Nabi. Semua orang tak kena sungguh. Pasal apa budaya tu hilang, saya pun tak tahu. Kita diwajibkan selawat kepada Nabi. Sebab mana boleh hidup tak selawat kepada Nabi? Mana boleh? Mana boleh? Itu antara amalan yang saya teringat sangat bila di negeri Pulau Pinang. Ni doa-doa kali di negeri Pulau Pinang. Lah ni mana ada semua baca doa sekali-sekali yang lepas sembahyang. Yang Allahumma taqabbal minna tak ada dah orang nak baca. Sedangkan Nabi Ibrahim buat Kaabah, doa dekat Allah suruh terima amalan. Ya Allah, tolong terima amalan saya buat Kaabah. Allahumma taqabbal minna. Ada dalam akhir juzuk 1-an. Akhir juzuk 1-an. Ni. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tu sunnah Nabi tu. Lepas buat ibadah, doa, ya Allah tolong terima. Dulu wassallallahu alaihi wasallam alhamdulillah al-Fatihah. Lepas tu baca Allahumma taqabbal minna. Lah ni mana ada? Berdosa ke? Salah ke? Tak ada. Tetap pulun pun. Rugi tu. Amalan baik lagu tu tak pulun, rugi tu. Selawatkan Nabi tak meriah. Kita kan kena meriah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya menyeru untuk hikmah yang pertama, kita tak bersedia dengan ujian Allah. Oleh itu pulunlah tak mana sahaja ruang ada peluang untuk ibadah, pulun semua bagi dapat pahala. Setiap hari cari je ruang yang mana boleh tolong orang, boleh bagi sedekah, pulunlah. Itu antara yang saya mau. Yang kedua, antara yang hikmah yang kita dapat daripada tajuk hari ini ialah bila berlaku sesuatu daripada Allah, Dia akan melatih kita untuk muhasabah diri. Sebab itu dalam satu hadis atau kama qala, siapa yang buat dosa di waktu musibah, dia boleh nilai diri dia macam mana. Dia boleh nilai diri dia macam mana. Waktu musibah hang buat perangai, tak cukup lagi ke musibah ni bagi peringatan? Wallahu a'lam. Nampak? Siapa ni bila musibah, dia kenal diri dia, dia ubah diri dia. Tengok, ni satu benda saya nak share dengan semua. Abang-abang terutamanya, mana kita sangka dalam hidup kita tiba-tiba semua orang ada pahala. Pahala apa? Pahala jadi imam sembahyang raya. Mana semua orang sangka? Betul tak betul?
umur saya 25, 28, 27 tahun, 30 tahun. Mana bisa jadi imam sembahyang raya? Yalah, siapa orang nak ambil saya untuk imam ada. Kita pun ahli Korea, jalan baru, hari raya aja kita pilih sembahyang raya. Apa masalah dia kita dengan untuk imam, betul tak? Bukan untuk imam sembahyang tak sah. Jadi kita yang lelaki ni, mana ada termaktub dalam buku catatan amalan pahala imam sembahyang raya? Mana ada? Tiba-tiba berlaku Covid, semua ada pahala imam sembahyang raya. Khutbah hari raya, tuan-tuan biasa sangka tuan-tuan ada pahala khutbah hari raya. Mana ada? Fikir logik, tak pasal aku nak naik atas ni macam khutbah. Siapa nak bagi aku baca? Tidak. Itu pahala special Allah bagi dekat setiap seorang daripada kita, yang lelaki terutamanya. Pahala sembahyang khutbah hari raya. Betul tak betul? Ibu-ibu mana pernah bayang sembahyang tarawih berjemaah di rumah setiap malam? Mana ada pahala tu dalam catatan amalan? Betul tak betul? Seumur hidup sembahyang seorang. Tu pun kalau main masjid ada jemaah. Kalau tak main seorang, betul? Main Covid, semua orang sembahyang berjemaah. Setiap rumah sembahyang tarawih dalam satu kawasan tanpa tinggal. Betul tak betul? Mana orang pernah fikir? Biasa Allah bagi dekat kita. Allah bagi dekat kita. Betul? Wallahualam. Ini dua hikmah yang saya share dengan tuan-tuan pada hari ini untuk tuan-tuan dan saya. Pertama, kita tak bersedia dengan ujian Allah. Oleh itu, pulun tak mana kita pulun. Yang kedua, bila berlaku sesuatu, Allah ajak kita muhasabah. Kita kena jadi lagi bagus. Bukti dia, kita tak pernah terfikir kita ada pahala yang tertentu yang berlaku dalam musim Covid. Tiba-tiba kita dapat pahala tu masa tengah berlaku Covid. Ini luar biasa. Oleh itu, semoga Allah Ta'ala merahmati semua yang hadir hari ini, berikan peluang kepada kita jadi orang baik, dan bagi kita dengan ujian yang berlaku ni, buka mata kita nampak Allah Maha berkuasa. Pasal hak ni ambil atas khidmat arwah Datuk Harudin, sikit je Datuk Harudin sebut kat kami 5-6 tahun sudah. Apa dia Datuk Harudin kata? Ibu, ayah, ni bumi ada darat, ada laut, betul? Hujan turun dia lagu mana? Matahari sejat air laut, bentuk awan, turun hujan. Betul tak betul saya cakap? Betul tak betul? Maknanya kalau ikut sistem Allah yang standard, tidak akan berlaku banjir. Sebab air laut banyak ni, hujan turun banyak ni. Air laut sejat jadi awan, turun hujan, masuk balik. Soalan dia, yang jadi banjir tu air mai mana? Mana boleh air lebih pula tiba-tiba? Betul tak betul? Ikut sistem, hak ni bumi, hak ni laut, hak ni darat, ada awan, sejat matahari di awan, turun hujan, masuk balik. Naik, turun, masuk balik. Betul tak betul? Mana boleh banjir? Air mesti cukup ya. Betul tak betul? Arwah Datuk Harudin nampak. Soalan dia, yang air boleh naik sampai ke bumbung tu, awak air laut kurang ke? Air laut kurang ke? Dah, air laut tu tahu tu juga, betul tak? Tapi macam mana boleh tiba-tiba ada air dia lebih naik sampai bumbung? Air tu main mana? Hak tu arwah Datuk Harudin tanya. Kami masa dengar mula tu, lagu tuan-tuan lah, otak tak boleh nak fikir. Betul tak? Kalau ikut sains, kan? Kalau ikut sains, air banyak tu, dia sejat naik, awan, turun balik, dia air yang sama lah. Mana boleh ada air lebih? Betul tak betul?
Betul tak betul? Ha. Betul tak abang polis yang saya cerita ni? Dari segi ilmu sains ya. Ha. Betul tak cikgu-cikgu yang mana ada? Kalau air laut sejak turun banyak tu. Sekarang ni yang dekat Selangor yang boleh naik sampai bumbung tu air mana? Yang boleh naik sampai hapus bumbung air mana? Laut mana yang main? Tuan-tuan faham tak maksud saya? Hak ni arwah Datuk Arudin tanya soalan ni. Jawapannya simple lah. Hak tu semua makhluk Allah. Paling logik sekali, logik kan? Nabi Nuh punya yang banjir satu dunia, air main mana? Satu dunia penuh. Lepas tu tiba-tiba air tu semua hilang. Tak apa. Masuk laut balik. Awak yang lain tu tak masuk laut. Nampak? Hak tu yang arwah Datuk Arudin sebut. Arwah Datuk Arudin kata, hak ni semua Allah punya makhluk tentera dia. Dia boleh main lipat ganda, ikut kita tak pernah sangka. Kalau masih berlaku lagu ni, kita masih buat lupa diri, masing-masing tak mau jaga akhlak, tak mau bercakap elok, sikit-sikit tak cari gaduh, sikit-sikit tak cari gaduh. Dia duk kira pandai barang dia. Kena fikir baliklah 2-3 kali. Kita dengan keluarga kita, kita kena sayang tu. Tuan-tuan yang lelaki kena cakap elok-elok dengan isteri tuan-tuan. Orang perempuan kena cakap elok dengan suami. Kita kena cakap elok dengan anak-anak kita. Itu kewajipan kita. Mana boleh abang cakap elok dengan saya, tiba-tiba bercakap tak elok dengan isteri tuan-tuan? Tak kena. Hajah cakap elok dengan saya, tiba-tiba bercakap tak elok dengan suami hajah. Tak kena. Tuan-tuan yang mana dewasa, yang ada anak umur macam saya, tuan-tuan cakap dengan saya elok, tapi tuan-tuan tak boleh cakap elok dengan anak-anak tuan-tuan. Tak betul. Sebab Nabi habaq, khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang baik dengan ahli keluarga dia, dan aku sebaik-baik kalangan kamu sebab aku paling baik dengan keluarga aku. Ini waktu musibah berlaku ni, saya mohon tolonglah jaga keluarga kita, sayang keluarga kita, sayang pasangan kita, sayang keluarga anak-anak kita, ibu bapa kita. Mana boleh abang yang mana muda-muda cakap dengan saya, ustaz, tapi bercakap tak elok dengan mak bapak. Tak betul. Tak betul. Sangat tak betul. Jaga keluarga kita yang elok. Jaga keluarga kita yang elok. Jangan ikut selera kita. Kena ikut selera Allah dan Rasulullah. Hak tu paling betul. Jaga diri, jaga keluarga, jaga anak-anak, jaga masyarakat, jaga kampung kita, jaga taman kita, jaga bandar perda. Berakhlak, jangan lupa sama apa-apa. Jangan. Ni waktu kita kena jadi orang baik. Sebab apa? Orang yang paling baik di kalangan kita pun tak lepas waktu jadi lagu ni. Macam mana kita rasa kita lepas? Jangan. Okey? So semoga semua orang jadi orang baik, beri kebaikan pada kita. Pelihara diri kita, jaga diri kita, buat paling elok atas muka bumi. InsyaAllah Allah tu Maha melihat. Dia akan balas kat tuan-tuan dengan sebaik-baik balasan yang dia bagi kepada kita. Mungkin bila saya cerita lagu ni, ada orang yang kata, Ustaz, hak Ustaz cakap tu orang yang kena sikit-sikit. Makcik ni duk kena daripada dulu sampai lah, tak pernah kena elok. Allah duk uji satu persatu. Hak seorang Pak Long pula kata, Ustaz boleh kata apa tu, yang duduk dada ni bukan macam kami. Saya ni kena uji daripada kecil mak bapak mati. Esok bila dah besar tu sikit pergi sekolah tak ada iuran nak bayar, tak boleh belajar. Lepas tu kerja pula bukan boleh kerja bagus. Lepas tu kahwin pula dapat benda ni pula. Mana orang nak jadi macam saya? Dia kata lagu tu. Saya nak abang sikit ya. Orang macam ni ada dalam hadis. Apa dia? Nabi kata orang kena uji teruk ni, Allah ambil dia, buh dia sat dalam syurga, buh keluar dia balik. Sebab dia kena uji. Dia duk kata lagu tu, ambil dia, buh dalam syurga, buh keluar balik.
Allah tanya, ni hari tu aku duk uji hang sepanjang umur hidup hang duk merungut apa semua. Lalu nak tanya, macam mana? Terukkah? Dia kata, Tuhan, aku masuk sat dalam syurga tadi, aku lupa dah apa yang kamu uji aku atas muka bumi. Kerana indahnya syurga Allah. Hak tu jawapannya. Hak tu jawapannya. Siapa yang duk kena uji apa semua, dia sabar, mai ke akhirat Allah celup dia sat dah. Buh keluar balik. Tanya dia, macam mana ujian yang aku bagi hari tu? Lupa lah. Pasal syurga cantiknya. Sama juga dengan orang yang dia rasa yang ni passion manusia juga. Kita duk cerita lagu ni, saat lagi dia main jumpa kita, dia kata, Ustaz duk abang ujian apa, lapak apa semua, saya satu pun tak pernah rasa. Saya makan cukup, tak ada takut siapa lah Ustaz. Elok lah. Dia jenis memang bangsa lagu tu kan. Dia nak abang kita dia tiara. Dia nak abang kata dia tak kena apa, dia okey apa. Orang lagu ni pun ada. Allah ambil dia sat, Allah buh dia dalam neraka sat kan. Allah tarik dia keluar balik. Allah kata ni, hari tu duk kata duk jora bagui kan. Ni macam mana? Dia kata, Tuhan, hak jora aku pun lupa. Pasal apa? Takut tengok neraka lah. Tu cerita dia. Celup dah. Celup tengok keluar balik. Celup tengok keluar balik. Tanya pasal syurga, lupa habis hak susah. Syurga lawa. Hak yang senang tadi duk rasa dia tak kena apa, dia duk tera, duk buat champion dulu tu, tahu masuk neraka keluar. Lupa apa champion tak ada. Neraka takut. Wallahu a'lam. Ini makna semua Allah Ta'ala bagi. Saya bagi gambaran semua dekat tuan-tuan. Tak pun minta maaf daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.